Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Kita bersuka cita karena hari ini Tuhan berikan kita kesempatan sekali lagi untuk beribadah di hadapan Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita sama-sama bersaat teduh. Selamat pagi Tuhan yang baik, kami bersyukur untuk hari demi hari yang kami lewati. Tanpa sekalipun Kau lepaskan kami dari genggaman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan penyertaan Tuhan kepada kami semua. Dan tibalah pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu merasakan kembali duduk tenang di dalam bait-Mu, mendengarkan firman-Mu. Mohon Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu yang menyertai semua ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Setiap pekerja-pekerja Tuhan, setiap alat yang Kau pakai untuk ibadah pada hari ini, semuanya biarlah untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Firman Tuhan dalam Mazmur 63 ayat 4 mengatakan, sebab kasih setia Tuhan adalah lebih baik daripada hidup. Biarlah bibir kita memegahkan Tuhan, kita nikmati kasih Tuhan dan indahnya hadirat Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku Tuhan, bawa daku, erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu,
dalam baitmu, menikmati kasih. Sekali lagi hadirat-Mu Tuhan, kami ingin merasakan indahnya. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam baitmu, menikmati kasih anugerah-Mu. Yeremia 14 ayat 7. Walaupun kesalahan kami bersaksi melawan kami, bertindaklah ya Tuhan. Oleh karena nama-Mu, sebab murtad kami banyak, kami telah berdosa kepadamu. Mari kita ambil waktu, kita tenang di hadapan Tuhan. Mari kita mohon Tuhan menerima persembahan kita, penyembahan kita hari ini. Kita dilayakkan datang ke hadirat-Nya, karena dosa kita diampuninya. Mari kita berdoa. Bapa, kami selalu rindu Tuhan. Kami boleh datang ke hadirat-Mu, menyembah Engkau, memberikan penyembahan kami yang terbaik untuk Tuhan. Kami ingin menerima sukacita dari Tuhan. Sukacita yang begitu berarti, yang memberi kekuatan dalam kehidupan kami. Tapi kami seringkali kehilangan hal itu karena ada dosa dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, ampunilah kami kembali, supaya kami boleh Tuhan datang ke hadirat-Mu dengan penuh ucapan syukur karena belas kasihan yang masih Tuhan berikan bagi kami. Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu. Kami sudah mengungkapkan, menyatakan permohonan kami untuk menerima pengampunan daripada-Mu. Tuhan, ampuni kami. Apapun dosa kami tahu Tuhan, tidak ada dosa yang terlalu besar yang Tuhan tidak bisa ampuni. Tuhan, terima kasih. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, menerima pengampunan daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Berita anugerah dari Yeremia 33 ayat yang ke-8. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Oleh karena itu Tuhan memberikan petunjuk hidup bagi kita, bagaimana seharusnya kita hidup sebagai anak-anak-Nya melalui 10 perintah Allah. Bersama-sama kita ikrarkan 10 perintah Allah. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadat kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau lembunya,
embunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Silakan duduk Bapak Ibu. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Paduan Suara Ebenezer yang akan mempersembahkan puji-pujian.
Terima kasih untuk puji-pujian dari Ebenezer. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua dan selalu terbuka pelayanan di Ebenezer untuk Bapak, Ibu, saudara-saudari yang ingin bergabung. Oke, kita yakin kasih Allah begitu besar kepada kita. Amin? Sehingga dari minggu lalu firman Tuhan yang selalu dikotbahkan itu tentang janji-janji Tuhan. Tapi tiap kali janji Tuhan yang hari ini akan kita dengar adalah Tuhan memberikan janji yang baru supaya kita mampu untuk menggenapinya. Amin? Kita bisa menggenapi janji Tuhan sampai akhir hidup kita? Sampai sangkakala berbunyi. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian sampai sangkakala berbunyi. Jika namaku dipanggil, kita ada. Bila zaman ini lalu pada hari kiamat, bila sangkakala Allah terdengar, bila orang yang selamat berkeliling tatanya, bila namaku dipanggil ku ada. Bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala ku ada. Wajibku bekerja. Wajibku bekerja karena Tuhan hingga malam gelap. Wajibku bersaksi karena cintanya. Bila nanti habis kerja baru hatiku tetap. Bila namaku dipanggil ku ada. Bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala ku Sekali lagi, ada. ayat 1 yang pria saja. Bila zaman ini lalu pada hari kiamat, bila sangkakala Allah terdengar, bila orang yang selamat berkeliling katanya, bila namaku dipanggil Bersama-sama. ku ada. Bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala ku Allah ada. sumber kuat kita. Kuatku, Allah sumber. Kuatku, Allah sumber. Kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber, Allah sumber. Kuatku karena kekuatan kita adalah yang daripada Tuhan. Kita naikkan pujian ini, benar-benar Allah adalah sumber kekuatan kita. Kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. kemuliaan bagi Tuhan, biarlah Allah menjadi sumber kekuatan kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berkomitmen menjadi pelaku firman Tuhan karena kasih-Nya itu. Kita taat akan perintah Tuhan, menjadikan firman Tuhan pegangan untuk hidup kita sehari-hari.
perintah-Mu. Ku taat perintah-Mu, ku sabar melakukan, ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu. Sekali lagi taat perintah-Mu. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu bagiku. Mari kita masuk dalam doa. 我们一起进入祷告。 Bapa, kami ingin taat kepadamu. 天父，我们要顺服你， Tolonglah kami untuk boleh melakukannya. 求我们能够做到， Sehingga hati kami dipenuhi sukacita. 使我们的心能够喜乐。 Kalau kami adalah umat yang taat kepadamu. 我们是顺服你的子 Yang 民， melakukan perintahmu dalam kehidupan kami. 顺从你的命令， Perintahmu kami lakukan dengan hati kami. 用心来做你的命令， Hati yang sudah Tuhan ubahkan. 就是你铸造的心， Hati yang rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. 渴望听你的话语， Hati yang mengasihi Tuhan. 渴望爱你的心。 Tuhan sertailah kami. 请陪着我们， Kami ingin merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. 我们要做你的正义， Berbicaralah kepada kami. 对我们说， Berkati kami semuanya, berkati juga kedua hamba-Mu. 祝我们所有和两位仆人， Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉告主耶稣的 Amin. 阿门。 Salam Bapak dan Ibu semuanya. 弟兄姊妹们早安， Kita bersyukur kita bisa beribadah bersama-sama hari ini. 感谢我们可以再次一起 Kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan dari kitab Yeremia pasal yang ke-31, 我们一起来看耶利米书第31章 ayat yang ke-31 sampai ke-34 saja. 第31到34节。 Saya akan bacakan saja ya, sampai Bapak dan Ibu menyimaknya di layar. 有牧师来读，我们一起听。 Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Meskipun aku menjadi tuan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Ya, kata tuan di sana itu bisa berarti pemilik, bisa juga berarti suami. 这个 Ayat 2:33. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka
Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Tema kita hari ini perjanjian yang baru. 我们今天的题目就是新约。 Cara bagaimana kabar kerohanian kita minggu ini? 那我们的属灵的消息今天是怎么样？ Apakah kita memiliki kerohanian yang lebih baik? 是否有更改善？ Ada yang merasa seperti itu? 有这样子觉得吗？ Bahwa kerohanian kita semakin membaik 就是我们的灵性就越来越好， atau biasa-biasa saja? 还是通常一样？ Lagu kita tetap sama, aku masih seperti yang dulu. 我们的歌像我还是一样的。 Saudara, ini mungkin jarang kita tanyakan dengan diri kita. 可能这个我们很少问我们自己， Bagaimana kerohanian saya hari ini? 我们今天的灵性是怎么样？ Apakah lebih baik 是否有好？ dari minggu yang lalu? 比之前的好？ Saudara, pagi ini saya ingin menanyakan satu pertanyaan sederhana, saudara. 那我要问一个问题，很简单的， Siapa yang pernah membuat satu komitmen atau resolusi lalu gagal menepatinya? 有谁做过承诺，但是失败就是不能完成？ Mungkin di awal tahun kita berjanji, Tuhan, tahun ini saya akan membaca Alkitab setiap hari. 可能我们前面说主啊，我每天要读圣经。 Tuhan, saya akan lebih sabar menghadapi pasangan dan anak-anak saya. 或者我更耐心的对待我的妻子、孩子， Saya tidak akan marah-marah lagi di rumah. 不会再发脾气。 Tapi mungkin 2 minggu kita sudah kembali ke kebiasaan yang lama. 但是可能2周后，我们还是按原来一样， Marah lagi dengan pasangan dan anak-anak. 对妻子生气， Malas baca Alkitab. 不想读圣经，懒得 Jatuh ke dalam dosa yang sama. 做这个同样的罪。 Sudah akhirnya kita tanpa sadar kita dipenuhi perasaan bersalah. 可能我们也是充满了这个错误的， Kita kecewa 对自己很失 dan 望。 kita berbisik dalam hati kita. 和我们有低语说， Kenapa ya menjadi Kristen yang taat rasanya kok susah? 为什么做一个好的这个基督徒门徒很难？ Sudah kita sering merasa kecewa dengan diri kita sendiri. 可能我们也很经常对自己失望， Kita tahu apa yang baik, 因为我们知道好的， tapi kenapa saya nggak bisa melakukannya? 但为什么我做不到？ Masalahnya apa? 那是什么问题呢？ Aku bukannya tidak tahu, 我也不是不知 aku 道， tahu, 我知道的， tapi aku nggak bisa melakukannya. 就是做不到。 Dan hari ini kita akan belajar dari pergumulan yang bukan hanya menjadi milik Anda dan saya. 所以我们今天也学一下，就是我和你们的这个 Ribuan tahun yang lalu sebuah bangsa pilihan Tuhan juga mengalami kekecewaan 这个千年 rohani 前， yang jauh lebih besar. 就是这个子民遇见过这个很大的失望， Itu ditulis di Yeremia 31 tadi. 就是在耶利米书第31章。 Jadi kita akan melihat bahwa mengapa aturan saja itu tidak pernah cukup mengubah hidup kita. 我们也可以看，就是规矩不可能改变我们的生命。 Kita tahu apa yang baik itu tidak cukup untuk merubah hidup Anda dan saya. 就算我们知道好的，也不会改变我们的生活。 Dan kita akan melihat ternyata Tuhan menawarkan solusi yang radikal melalui apa yang disebut perjanjian yang baru. 我们可以看到就是什么一个方案，就是所称呼是新约。 Sebelum kita bisa memahami keindahan dari perjanjian yang baru, kita pahami dulu apa yang disebut perjanjian yang lama itu. 我们看新约之前，我们首先要知道什么是旧约， Kenapa perjanjian itu gagal dilakukan? 为什么这个做不到？ Di ayat kedua 32 Tuhan berkata melalui Nabi Yeremia seperti ini. Bukan
seperti perjanjian yang telah kubuat dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku ini suami bagi mereka. Demikianlah firman Tuhan. 第32节，上帝对耶利米说：“不像我与他们祖先所立约的约，那时我拉着他们的手，领他们出埃及地。我虽做他们的丈夫，但他们却背了我的约。”这是耶和华所说的。 Saudara, apa yang dimaksud dengan perjanjian yang telah Tuhan buat dengan nenek moyang mereka itu? 那什么是上帝与他们祖先所做的约？ Ini adalah perjanjian di Gunung Sinai 就是在西奈山的这个约， atau perjanjian hukum Taurat. 或者是这个法律。 Saudara, ketika bangsa Israel dibawa keluar dari perbudakan di Mesir, 就是这个子民带出埃及记的时候， mereka menjadi bangsa yang baru merdeka, 他们就是自由了， belum punya aturan hidup. 但是没有这个生命的法律， Maka Allah membawa mereka ke Gunung Sinai. 所以上帝带他们到这个西奈山， Dan di sanalah Allah memberikan hukum Taurat yang dirangkum di dalam 10 perintah Allah 所以这个时候上帝给他们这个10节的律法， yang setiap minggu kita bacakan bersama. 就是我们每周会念的。 Sudah, hukum ini ditulis oleh jari Allah sendiri di atas apa? 那这个是用上帝自己亲手来写的， Ditulis di atas loh batu. 写在哪里？石板上。 Sudah, saat teologis, saudara, saat di Gunung Sinai itu seperti upacara pernikahan rohani. 所以很多人说，这个西奈山就像一个婚礼一样， Allah memposisikan dirinya sebagai suami yang penuh kasih, 上帝作为充满爱的丈夫， yang menyelamatkan Israel dengan tangannya sendiri. 亲自拯救了以色列民。 Dan hukum Taurat yang Tuhan berikan itu sebagai janji pernikahan. 这个律法是婚礼的承诺， Aturan agar istri hidup kudus dan berbahagia bersama suaminya. 通过律法让妻子能够喜乐的顺这个规矩的生活。 Jadi hukum Taurat itu sebenarnya baik, 所以这个律法应该是好， kudus 很圣， dan sempurna. 也很完美。 Masalahnya bukan pada hukumnya, 但问题不是在这个律法， melainkan pada manusianya. 而是在人民。 Saudara, hukum itu ditulis di atas loh batu, 这个律法我们写在这个石板上， berarti ada di luar diri manusia. 肯定就是人民以外的。 Manusia bisa melihat aturan itu. 人可以看到这个律法， Aturan itu ada di depan mata mereka. 在他的面前， Mereka tahu apa yang benar, 他们也知道什么是正 tahu 确， apa yang Tuhan mau. 什么上帝所要的。 Namun mereka tidak memiliki daya atau kekuatan dari dalam hati mereka untuk melakukannya. 但是他们没有通过他们内心有这个力量来顺服他， Tahu apa yang benar, 他知道正确， tapi tidak punya kekuatan untuk melakukannya. 他没有能力可以做。 Apakah ada di antara kita yang bisa melakukan 10 perintah secara sempurna? 有在我们之间能够这个完全顺服这个10节吗？ Yang kita bacakan setiap minggunya. 就是我们每周都念， Ada yang bisa melakukan 10 perintah itu dengan sempurna? 有人能够完美的做到吗？ Sudah tahu apa yang baik? 知道什么好吗？ Kenapa tidak bisa melakukannya? 那为什么做不到呢？ Kita tahu apa yang Tuhan mau, 我们也知道上帝是要怎么样， tapi kita tidak bisa melakukannya. 但是我们就是做不到。 Itu yang dialami oleh bangsa Israel. 这是以色列民当时所 Sejarah mencatat bagaimana bangsa Israel terus-menerus gagal. 历史记载了很多，为 Mereka 什么呢？ memberontak dan memberontak lagi. 他们老是战驴战摆， Mereka menyembah berhala lagi dan lagi. 老是这个拜那些假， Hubungan mereka dengan Tuhan dingin. 他对和这个上帝的关系很冷。 Ritual agama yang mereka lakukan itu ritual tanpa hati. 他们做的那些
侍奉是没有带薪的侍奉。 Jadi perjanjian lama itu membuktikan satu hal, saudara. 所以我们可以看到9月是证明了一件事， Bahwa aturan tertulis di atas batu tidak pernah bisa mengubah hati manusia yang keras. 就是在石板上面的律法不可能改变人的心。 Maka tujuan Allah memberikan perjanjian yang lama itu adalah sebagai cermin bagi kita. 所以9月上帝给我们的9月是像一个镜子。 Hukum Taurat itu diberikan agar manusia menyadari bahwa mereka berdosa dan tidak mampu menyelamatkan diri. 就是通过律法可以看到，人是不可能拯救自己， Tidak mampu menyelamatkan diri mereka dengan kekuatan, kemauan atau komitmen mereka. 靠自己的力量不能拯救这个自己。 Jadi hukum Taurat itu bagaikan cermin atau senter. 所以这个律法像一个镜子或者一个手电筒。 Sudah wajah kita kalau ada cemong saudara ya, kemudian kita bercermin. 如果我们面目有脏的时候，我们照镜子， Cermin itu menunjukkan bahwa di muka kita ada kotoran. 这个镜子会很明确的照我们这个脸上的脏， Sangat jelas kita lihat. 很清楚的。 Tapi ingat, saudara, 但是你没有记住， cermin tidak bisa membersihkan kotoran di wajah kita. 镜子擦不了我们的脸。 Kalau kita bercermin dan melihat rambut kita aut-autan, 如果我们看我们头发很乱， tapi rambut kita tidak otomatis menjadi rapi karena kita bercermin. 照镜子不可能突然变好。 Cermin hanya menunjukkan bahwa ada yang salah dengan muka kita. 镜子只能给我们看有什么不对的。不对 Saudara, senter juga bisa menunjukkan, misalnya kita, ya saudara, kalau ke rumah saya karena saya baru pindahan, ya kalau saudara senter itu bisa menunjukkan berantakannya rumah saya. 因为我刚搬家，如果你们拿着手电筒照我的家，肯 Tapi 定 waktu 看到很 saudara 乱。 senterin itu tidak otomatis membuat rumah saya kemudian menjadi rapi lagi. 但是你照我家里面的时候，不可能突然变很 Hanya 整齐， tahu itu tidak rapi dan berantakan. 只是可以看到就是很乱。 Dan itu seringkali yang kita masih lakukan di dalam kehidupan kita. 这就是我们平常在生活也是经常 Kita 做。 berusaha untuk hidup suci dengan aturan kita. 我们努力通过我们自己的规矩来这个生活。 Sudah kita mengira kalau kita tahu banyak aturan, otomatis hidup kita menjadi baik. 而我们以为我们知道很多这个律法，我们生活肯定会变好。 Tapi sebenarnya kita tahu tidak seperti itu. 但其实实际不是这样。 Saudara, kita tahu kebohongan itu dosa. 我们知道说谎是罪， Tapi waktu omset bisnis turun atau kita merasa terancam, kita tetap berbohong dan kita sebut bohong putih. 但是如果我们生意下落的时候，我们说这个是好的，说这个谎言， Ada bohong putih? 有这样子的吗？ Saudara yang tahu. 那肯定你们自己知道。 Saudara, kita tahu kepahitan dan balas dendam itu merusak jiwa kita. 我们知道怨恨和这个苦难 Tapi kita tetap menyimpannya bertahun-tahun. 肯定会伤我们的心，但是我们仍然存着。 Sudah sama seperti loh batu, aturan-aturan yang eksternal itu tidak akan pernah bisa mengubah karakter kita. 所以像石板上一样，外面的这个规矩不可能改变我们的心。 Jika hati kita masih tetap keras. 如果我们心仍然坚硬， Sudah kita harus sampai pada satu pengakuan yang jujur di hadapan Tuhan. 我们要面对到这个上帝面前来， Tuhan, saya tahu apa yang benar. 我们要认罪。我们说我们知道什么好， Tetapi dengan kekuatan saya sendiri saya tidak mampu mentaatinya. 但是通过我自己的力量，我们做不到。 Karena itu kita butuh hati yang baru. 所以为什么我们要好的心？ Dan karena Tuhan tahu kondisi kita seperti itu. 因为上帝也知道我们现在的情况。 Tuhan tidak meninggalkan kita di dalam keputusasaan, kekecewaan kita. 他不可能远离我们，就是让我们在失望当中。 Maka Tuhan memberikan firman-Nya di ayat yang ke-33.
所以他在31节也这么说。 Tuhan mengatakan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. 我要将我的律法放在他们心里面，写在他们心上， Sehingga aku menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. 我要做他们的神，他们要做我的子民。 Sudah, ini janji yang luar biasa yang Tuhan lakukan, Tuhan berikan di dalam perjanjian yang baru. 这是一个很好的一个约，在这个新约， Tuhan melakukan sesuatu yang radikal. 他做了一个很 Seakan-akan Tuhan melakukan operasi pencangkokan rohani bagi kita. 就是很惊叹的一个承诺，像一个属灵的这个遗址。 Tuhan mengambil hukumnya yang dulu ada di dua loh batu itu dan menuliskannya langsung di dalam batin dan hati kita. 他拿着就是那是在石板上，现在写在我们的信上。 Sehingga perintah itu sekarang bukan di luar tapi di dalam. 所以这个信息不是在外面，而是在里面。 Ketika hukum itu ditulis di dalam hati, maka kehidupan kita akan berubah total. 当那个律法刻在我们心中，那我们生活肯定会变。 Ketaatan bukan lagi sebuah beban yang dipaksakan. 苦不是就是我们要忍耐的， Karena kita takut dihukum. 因为我们怕被审判。 Tapi menjadi sebuah kerinduan yang mengalir karena kita mencintai Tuhan. 而是一个我们对上帝渴望。 Sudah, saya berikan contoh sederhana seperti ini. 我举个例子， Bayangkan dua orang yang sedang menjaga pola makan atau diet. 假如有2个人想要节食， Orang pertama diet karena dipaksa oleh dokter. 第一位就是一位医生让他这个节食， Karena dia sakit. 因为他生病了。 Maka dokter mengatakan kamu nggak boleh makan lagi makanan yang manis. 医生可能说你不能再吃这个甜食， Kurangin makan daging, 少吃肉， makan sayur saja. 吃多点蔬菜。 Saudara, ketika dia melihat makanan yang manis, 所以那个人看到这个食品的时候， dia menderita. 他觉得他很痛苦， Dia menggerutu, saudara. 他老是 Tapi dia terpaksa tidak makan karena takut mati. 但是他就是勉强不吃，因为他怕死， Takut penyakitnya tambah parah. 怕他的生病更严重， Jadi setiap kali melihat makanan dia itu tidak bisa tenang, saudara. 所以他每次看到食物的时候，他心里不安， Karena dia pengen makan, 因为他想要吃， tapi tidak boleh, 但是不允许， kata dokter. 因为医生说 Aturannya dari luar. 这个是从外面的法律 Yang kedua, 有第2个 orang kedua itu melakukan diet. 这第2位节食， Tapi dia diet karena dia jatuh cinta dengan cara hidup yang sehat. 他节食，因为他喜欢这个健康的生活， Karena dia tahu betapa berharganya kesehatan. 因为他很爱惜这个。 Maka ketika ditawarin makanan yang tidak sehat, dia menolak dengan senyum. 他很爱惜这个健康，所以他拒绝这个不好的食物。 Mengapa, saudara? 那为什么呢？ Karena dia tahu aturan kesehatan yang baik lebih baik daripada makan makanan yang tidak sehat. 因为他知道健康的原则，就是好比这个享受不好的食物， Jadi dia bisa dengan setenang hati menolak makanan yang ditawarkan kepada dia. 他可以很自然的这个拒绝这个食 Dia 物， tidak merasa terpaksa. 他也不感觉被强迫， Dia tidak makan pun dia happy-happy saja. 他不吃他也会快乐， Karena dia tahu kesehatannya itu lebih penting. 因为他知道健康更重 Dia 要， dia ingin akan hal itu. 而他也想要这个健康。 Saudara, ini sama saja waktu kita jatuh cinta, saudara. 这像我们有爱的时候， Apa yang diminta oleh pacar kita itu bukan lagi beban. 可能我们这个女朋友或者男朋友想要的什么，我们觉得可
可以做到， kita senang melakukannya. 甚至我们很喜乐做。 Ko aku mau makan rujak, 我可能要吃这个， lagi hujan. 下雨了， Kita tolak enggak? 那我们会做吗？会， Enggak. Kita langsung pergi, hujan-hujanan. 肯定下雨我们也会去，不会拒 Untuk 绝。 menunjukkan bahwa hujan pun aku tetap siap. 所以证明下雨我们也会做。 Pacar seperti ini masa kamu tolak? 不可能我们拒绝吧？ Saudara, dengan senang hati kita melakukannya. 肯定我们很喜乐的做 Waktu。kita memberikan rujak itu kepada dia, kita senang sekali. 而我们拿这个食物给他， Sekalipun kita kedinginan karena hujan. 就算我们被雨淋了，我们也会高兴。 Ya, saudara, seperti itulah kalau memang kita melakukannya dari hati. 这样子的感觉，就是如果我们从内心想要做， Itu perubahan yang Tuhan tawarkan dalam perjanjian yang baru. 这是上帝在新约所给我们的。 Kita mentaati Tuhan bukan lagi karena takut masuk neraka, 我们顺从他的旨意，不是因为 takut 我们怕 dihukum, 怕被审判，怕进 melainkan 地 karena 狱， hati kita rindu menyenangkan hati Tuhan. 而是因为我们渴望顺这个上帝的旨意。 Ketika kehendak Tuhan itu ditulis di dalam hati kita, 当神的这个律法刻 maka 在我们心中， ketaatan bukan lagi menjadi beban yang dipaksakan. 顺服它不是一个很大的重担， Dipaksakan dari luar, 不是被外面勉强， tapi sebuah kerinduan yang mengalir dari dalam. 而是从内心流出来的渴望。 Perjanjian yang baru 新约， Tuhan taruh dalam hati kita, 上帝放在我们的心， dan kita dengan rela hati mentaatinya. 而我们很愿意的顺服它， Dan luar biasanya, saudara, 也很美好的。 perjanjian yang baru itu sudah Tuhan genapi hari ini. 这个新约已经在我们现在实现， Sudah ada di dalam hidup kita 在我们生命中已经有了， melalui Yesus Kristus. 就是通过耶稣基督。 Saat Yesus mati di atas kayu salib, 当耶稣钉在十字架， setelah itu dia bangkit. 然后复活， Maka dia memeteraikan perjanjian yang baru itu dengan darahnya. 他就是用他的血 Maka saat 立这个 kita 新约。 percaya kepada dia, 所以我们相信他的时候， apa yang terjadi? 那会怎么样？ Allah mengirimkan Roh Kudusnya untuk kita, 上帝会用这个圣灵放在我们的心， untuk tinggal di dalam hati kita. 让他住在我们的心里。 Itu sudah kita bahas pada hari kenaikan Tuhan Yesus. 可能在这个圣天的时候，我们也讲过， Hari Kamis yang lalu, 就是上周四， Tuhan naik, Roh Kudus datang. 上帝圣天，然后圣灵降临， Jadi hati yang baru itu tidak perlu tunggu nanti di surga. 所以这个新的心不能就是等到 Hati 这 yang 个 baru 上 itu sudah 天。 kita miliki sekarang 好的心，我们现在已经有了， saat kita menerima Yesus. 就是我们接受耶稣的时候， Roh Kudus diam di dalam hidup kita, 圣灵住在我们的心中， bukan sebagai penonton yang pasif, 不是一位观察者， tapi dialah yang memampukan kita untuk taat. 而是给我们力量，能够顺服。 Kita tahu apa perintah Tuhan, 我们能懂上帝 bagaimana 的 kita 命令， mentaatinya. 怎么命令这 Roh 个顺服 Kudus 他， yang akan memampukan kita. 圣灵会给我们力量， Dia tinggal di hati kita, 住在我们的心， dia akan memimpin kita, 也会带领我们， dia akan memberi kekuatan kepada kita. 也会给我们力 Sehingga 量， kita bisa melakukan apa yang Tuhan mau. 是我们可以做到上帝所想要， Bukan lagi dengan kekuatan dan kemauan kita, 不是我们自己的 tapi 想 karena ada 要， Roh Tuhan dalam hidup kita. 因为有圣灵在我们的心， Maka kita tidak berjuang sendirian, 所以我们也不是独自一 tapi 人， Tuhan menempatkan Roh Kudusnya dalam diri saya dan Anda. 而是有圣灵在我和你当中。 Ketika kita merasa ingin marah, 而我们感觉要生气的时候， ada suara lembut di hati kita yang menahan kita. 可能有这个软弱的声音在我们心中， Ada suara kecil yang lembut yang menahan lidah kita dan berkata, 有一个声音阻止我们， jangan membalas kejahatan dengan kejahatan
ampuni dia. 不要用这个恶来回报这个恶，要赦免他。 Itu adalah Roh Kudus yang bekerja mengaktifkan hukum kasih yang sudah tertulis di hati kita. 就是圣灵让我们原谅他，就是在我们心中有这个 Ketika 工作。 kita pura-pura tidak jujur, hati kita tidak tenang. 可能我们当时就是一开始不承认， Maka ada rasa tidak enak yang sangat kuat di dalam batin kita. 如果我们不诚实，可能我们心里不安，感觉不好。 Itu adalah Roh Kudus yang sedang bekerja. 其实有圣灵在动工。 Ketika kita tidak mampu mengampuni orang yang menyakiti kita, 如果我们不能原谅那些害我们， maka Roh Kudus akan memberikan kasih yang supranatural untuk yang melampaui akal budi kita. 那圣灵肯定会给我们力量，让我们能够原谅他们。 Tuhan sudah menempatkan Roh Kudusnya dalam hati kita. 上帝已经把圣灵放在我们的心， Dialah yang akan membimbing kita, 他会带领我们， memampukan kita 给我们力量， untuk mentaati perintah Tuhan. 能够顺服上帝的旨意。 Saudara, saya pernah punya pengalaman seperti ini. 我有个这样的 Saya waktu di kampus pernah konflik dengan teman sesama panitia retret. 我在这个神学的时候，有跟朋友有挣扎， Karena teman panitia yang lain tahu, maka kami didamaikan. 因为这个其他人知道我们在挣扎，所以他们让我们Akhirnya kami berjabat tangan. 我们Jabat tangan. 双手， Ya berarti sudah selesai. 所以表示已经完了。 Oke, retret itu acara retret selesai dan kami kembali ke kampus. 这个活动结束了，我们回到这个 Tapi setiap Tasya. kali saya mau ke dapur ketemu dia, saya tiba-tiba rasa nggak enak. 但是我去食堂的时候，我看他，我觉得不高 Maka 兴， saya ngambil jalan lain. 可能我走其他路， Dan itu terjadi beberapa kali, saudara. 这个事情发生了好多次， Akhirnya suatu hari saya kembali ke kamar saya, 所以有一天我回到我房间， saya duduk. 我坐着， Kemudian firman Tuhan mengatakan, kasihilah musuhmu. 然后这个圣经有讲到，关爱你的敌人， Kasihilah musuhmu. 要爱惜你的敌人。 Kemudian saya merenung apa maksudnya. 那我考虑什么意思？ Kemudian Tuhan bilang, itu temanmu itu bukan musuhmu. 上帝提醒我们， Musuh aja mesti kamu kasih. 你那个朋友不是你的敌人，敌人你也要爱 Ini， temanmu, kenapa kamu nggak mengasihi dia? 这是你的朋友，为什么你不更爱他？ Kenapa engkau tidak mau memaafkan dia? 为什么不原谅他？ Waktu itu kemudian saya ngomong kepada Tuhan, Tuhan saya nggak mau. 所以当时可能我对上帝说，我不 Hati 愿意， saya terlalu sakit. 我心很痛， Saya diremehkan. 他小看我， Saya nggak bisa memaafkan dia. 我不能原谅他。 Bahkan saya mengatakan, Tuhan, sekalipun Tuhan yang suruh saya nggak mau. 甚至我对上帝说，就算你命令我，我也不愿意； Kalau Tuhan suruh pun saya nggak mau. 就算你命令我，我也不会做。 Saudara, apa yang terjadi, saudara? 那后来怎么样？ Ketika hati saya seperti itu, 我有这样子的想法， tiba-tiba dalam hati saya itu ada kedamaian yang luar biasa. 突然我心里有个很好的一个平安， Hati saya itu tiba-tiba lapang, lebih lapang dari bandara Soekarno-Hatta. saudara. 可能我像这个飞机场的那种一样平， Kemudian saya merasa malu dengan diri saya. 甚至我对自己觉 Kok 得很 hati 羞辱 saya。picik seperti itu? 为什么我的心有这样子的想？ Memaafkan teman saja saya nggak bisa. 原谅朋友我都不愿意， Saya nggak mau. 我不要， Saya nggak rela. 我不想。 Tuhan memberikan hati yang begitu lapang. 上帝给我这么平的心， Dan waktu itu, saudara, 在那个时候， saya dengan sukarela, 我用这个心， saya cari teman saya.
来找我的朋友， Saya waktu itu tidak merasa gengsi, saudara. 当时我不觉得很 Sama 自傲， sekali nggak ada rasa gengsi. 没有这个自傲， Ya, sudah didamaikan kok belum selesai. 就是双手接手了还不 Ya, 平， apalagi saya waktu itu belajar untuk jadi hamba Tuhan. 甚至那个时候我学这个神学， Saya cari teman saya dan saya mengatakan persoalan kita belum selesai. 所以我找我朋友，我说我们的问题还没有解决。 Di retret saya bilang saya sudah memaafkan kamu. 可能前面我说我已经原谅你， Tapi ternyata enggak. 但是其实我心里没有， Saya tetap tidak memaafkan kamu. 我还是没有原谅你。 Tapi hari ini 但是今天 Tuhan mengajar saya. 上帝教导我， Saya minta maaf. 我要跟你， Saudara, cara Tuhan seperti itu. 上帝可能有这样的 Itulah 说法， perjanjian baru yang Tuhan berikan. 这是新约上帝所赐给我们， Perintah Tuhan, Tuhan tanamkan di dalam hati. 上帝的命令放在我们的心， Dan Tuhan memampukan kita untuk melakukannya. 而给我们力量能够做到。 Ada Roh Kudus yang menolong kita. 有圣灵与我们同行， Saudara, karena hati yang baru dan Roh Kudus sudah diberikan kepada kita, 因为有新的这个心，还有这个圣灵也赐给我们。 bagaimana itu bisa diwujudkan dalam hidup kita sehari-hari? 那怎么能够实现在我们每天的生活？ Saya berikan 2 langkah praktis. Saudara. 我给2个方案， Setiap pagi mulai besok pagi. 就是每天早上从明天起， Ya, sebelum kita buka medsos atau memulai kesibukan. 可能我们做自己的忙事之前， Habis bangun dari tempat tidur, 起床的时 duduk 候， sejenak di tepi kasur 坐在床边， dan berdoalah dengan jujur seperti ini. 并很诚实的祷告， Tuhan Yesus, hari ini saya akan menghadapi tekanan kerja. 就是上帝啊，我今天会面对这个工作的压力， Saya akan menghadapi kemacetan. 我会通过这个堵车， Saya harus mengasuh anak-anak. 我也会要照顾我的孩子， Saya akan melakukan banyak hal. 我会做很多事。 Saya tahu saya tidak mampu untuk sabar dan jujur dengan kekuatan saya sendiri. 我知道我没有这个能力，能够耐心的面对这些。 Roh Kudus, saya menyerahkan batin saya hari ini. 圣灵，我把我自己交托给你， Pimpinlah setiap langkah dan perkataan saya. 请带领我的每个步骤和说。 Saya serahkan hati saya kepadamu. 我把我的心交托给你， Supaya perjanjian yang baru itu bisa hadir dan hidup. 使那个新约能够呈现在我的生活。 Itu yang pertama. 这是第一个。 Yang kedua, jangan abaikan sinyal Roh Kudus yang berbicara lewat banyak cara. 第二个就是我们不看这个信号，圣灵的信号在我们到处， Sinyal itu bisa lewat firman yang kita baca. 可能通过我们所读的 Le- 圣灵， Lewat rasa tidak tenang di batin kita saat kita mau berbuat dosa. 通过我们犯罪的之前有心里不安的感觉， Dan banyak hal yang lain. 包括其他的事。 Kalau ada signal seperti itu, 如果有类似的信号， jangan abaikan dorongan-dorongan kecil untuk berbuat baik. 不要不理它， Untuk meminta maaf. 这个比如说道歉， Kalau ada sinyal itu, saudara. 有这样子的一个信 Ada 号， teguran itu. 有这样子的提醒， Jangan keraskan hatimu. 不要因着信 Segera taat, segera minta maaf. 并立马顺服那 Segera 命令 memaafkan jika ada kepahitan. 甚至这个原谅那些 Tapi 这 jika 个痛 minggu 苦 ini kita jatuh dan gagal lagi, 就算我们再次倒落这个犯 jangan 罪， menjauh dari Tuhan. 不要远离上帝， Karena kita merasa bersalah. 因为我们觉得自己错。 Ingatlah bahwa di dalam perjanjian yang baru, dosa kita sudah dilunaskan oleh Tuhan. 我们要记住，在新约，我们的罪已经被被赦免， Datang kembali kepadanya. 回到上帝面前， Terimalah kasih-Nya 接受他的爱， dan berjalan lagi bersama Roh Kudus. 并与圣灵一起 Tuhan 同 akan 行。 memberkati kita. 上帝会祝福我们。 Mari kita berdoa. 我们进入祷告。
Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami bersyukur karena kami tidak lagi hidup di bawah ketakutan perjanjian lama yang tertulis di atas loh batu. Terima kasih karena Engkau melalui pengorbanan Yesus, Engkau telah memberikan kami hati yang baru dan menaruh Roh Kudus-Mu di dalam batin kami. Mampukan setiap jemaat-Mu yang hadir di sini sepanjang minggu ini dalam pekerjaan mereka, dalam keluarga mereka, dalam studi mereka, untuk senantiasa peka berjalan bersama Roh Kudus. Biarlah ketaatan kami lahir dari rasa cinta dan terima kasih kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan berkati kita semuanya. 感谢上帝祝福我们。 Mewakili jemaat dan majelis, kami mengucapkan terima kasih untuk firman Tuhan dibawakan oleh Pendeta Paul dan diterjemahkan oleh Joel. Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Mari kita semua bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Dalam bahasa Mandarin, 我信上帝全能的父，创造天地的主，我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，由童真理玛利亚受生，在本丢比拉多受下受难，被钉于十字架，受死埋葬，降在阴间，第三天将死日将复活升天，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣二公的教会，我信圣徒相通，我信圣体之面，我信圣体复活，我信永生。Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan hari ini akan dijalankan 2 kali. Yang pertama untuk kas gereja dan yang kedua kali untuk kas sinode. Mari kita berikan persembahan yang terbaik bagi kemuliaan namanya sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan karena anugerah keselamatan yang daripadanya. Kita naikkan pujian, segala puji syukur hanya bagi Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak
kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih ketika kami boleh datang kembali ke hadapan Engkau membawa persembahan kami. Mengingatkan kami Tuhan bahwa setiap hari yang kami boleh lalui sampai kepada saat ini ketika kami boleh datang kembali ke hadapan Engkau, itu adalah jejak-jejak daripada kesetiaan-Mu Tuhan, bukti pemeliharaan-Mu di dalam hidup kami. Maka Tuhan, lepaskanlah kami dari segala kekhawatiran hidup dan mampukanlah kami Tuhan untuk senantiasa hidup di dalam ucapan syukur yang menyukakan hati-Mu. Dan terimalah persembahan kami Tuhan, persembahan yang kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, kita akan bersama-sama buka suara berdoa untuk dua pokok doa. Yang pertama, kita berdoa untuk kondisi ekonomi nasional supaya tetap tangguh menghadapi fluktuasi pasar global. Kita berdoa agar sektor industri dan UMKM terus bertumbuh sehingga lapangan pekerjaan tetap tersedia. Kemudian juga kita memohonkan hikmat bagi setiap keluarga di dalam mengelola keuangan dengan bijaksana. Dan juga berdoa bagi kecukupan pangan dan kebutuhan dasar untuk tetap bisa terpenuhi bagi masyarakat luas. Kita berdoa bersama. Bapa, kami ada dalam satu situasi tekanan pasar global Tuhan yang begitu fluktuasi, ditambah lagi dengan berbagai-bagai kebijakan yang sedang dihadapi. Tuhan, kami menyerahkan seluruh pergumulan ini, memohonkan belas kasihan-Mu, sehingga sungguh Tuhan, setiap UMKM, pelaku usaha sektor industri menemukan caranya untuk bisa bertahan dan bertumbuh. Dan lapangan kerja boleh tetap ada ya Tuhan dan tetap terbuka. Engkau juga yang menganugerahkan hikmat dalam situasi yang demikian. Setiap keluarga boleh memanage keuangannya secara bijaksana. Dan Tuhan tolonglah supaya pemerintah dan segenap masyarakat pelaku usaha yang ada bersama-sama berusaha untuk menjaga satu situasi ekonomi yang kondusif, yang memungkinkan kecukupan daripada kebutuhan pangan dan kebutuhan dasar daripada seluruh masyarakat. Mohon berkat dan pertolongan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yang kedua, mengingat perubahan cuaca yang terjadi, kita juga berdoa untuk kelestarian lingkungan hidup. Kita memohonkan untuk adanya kesadaran kolektif masyarakat untuk mengurangi limbah dan polusi, serta berdoa bagi para pengambil kebijakan agar diberikan satu solusi yang inovatif dalam mengatasi krisis iklim demi kesehatan baik kita maupun generasi yang mendatang. Kita berdoa bersama. Bapa, ampuni kami kalau ada begitu banyak ketidakpedulian dari kami Tuhan yang menimbulkan juga kerusakan lingkungan. Tapi Tuhan, kiranya Engkau menunjukkan belas kasihan-Mu dan pertolongan-Mu, sehingga di tengah kondisi yang demikian kesadaran daripada masyarakat, kesadaran kolektif mulai muncul ya Tuhan, sehingga setiap individu berusaha untuk mengurangi daripada limbah dan polusi. Juga setiap pelaku kebijakan, Tuhan berikan mereka hikmat bijaksana untuk mengambil kebijakan yang tepat dan langkah-langkah yang inovatif untuk boleh mengatasi kondisi yang ada. Mohon berkat-Mu ya Tuhan dan mohon pertolongan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapa, setiap seru doa kami, setiap pergumulan kami serahkan kepada Engkau. Bapa yang berkuasa untuk memelihara hidup kami, yang berkuasa untuk memberikan solusi atas setiap permasalahan yang kami hadapi. Dan biar kami boleh melihat tangan kasih-Mu yang terus bekerja melalui gereja-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita tetap berdiri. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh, selamat sumber
terima berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, kasih dari Yesus Kristus, kasih dari Allah Roh Kudus menyertaimu, membimbingmu, sehingga hatimu terus diperbarui olehnya dari hari ke hari, dan kerohanianmu semakin membaik, dan kau semakin mengasihi Tuhan. Dengan mengasihi Tuhan, hidupmu akan tangguh, dan kau tahu bagaimana menaklukkan dosa, dan kau tahu bagaimana mentaati perintahnya mulai hari ini sampai Tuhan datang kembali. Amin. Silakan duduk, saat teduh. Kita bersama-sama akan melihat warta kita untuk hari ini. Tapi sebelumnya, apakah ada jemaat yang baru pertama kali hadir beribadah bersama dengan kami? Kalau ada, boleh angkat tangan. Tidak ada ya? Baik, kita akan melihat video warta melalui videotron kita, dan saya hanya mengingatkan tanggal 22 kita ada pembinaan keluarga. Temanya apakah saya pasangan yang sulit. Seringkali persoalan keluarga itu terjadi karena kita tidak menjalankan peran kita dengan baik. Ya, mari kita belajar bersama di pembinaan Faith at Home di hari Jumat jam 7 malam. Mari kita lihat warta kita. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, memasuki minggu ketiga di bulan Mei, mari kita bersama mengikuti setiap rangkaian kegiatan gereja yang telah disiapkan. Kiranya melalui setiap persekutuan iman kita semakin dikuatkan. Pembacaan Alkitab kita minggu ini diambil dari Yeremia 24-29. Mari setia membaca dan merenungkan firman Tuhan agar kita semakin peka terhadap suara dan kehendak-Nya. Menuju Surpa Kristus, kelas berbuah, Senin 18 Mei pukul 7.30 malam melalui Zoom. Dalam sesi 3, dengan tema pentingnya menyampaikan berita Injil, akan disampaikan oleh Guru Injil Esa. Kita diajak untuk semakin aktif untuk membawa berita Injil bagi dunia ini. Persekutuan Usia Indah akan dilaksanakan pada Selasa, 19 Mei pukul 10 pagi melalui tema Respon terhadap Firman Tuhan. Terambil dari Yeremia 26 ayat 1-24 yang dibawakan oleh Pendeta Stephen Paul. Jemaat diajak untuk memberikan respon yang benar atas firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Mari bersama hadir dalam persekutuan doa pagi yang akan dilaksanakan secara hybrid pada Sabtu 23 Mei pukul 6 pagi. Firman Tuhan bertema melawan nubuatan palsu yang terambil dari Yeremia 29 ayat 1-17 akan dibawakan oleh Guru Injil Advent. Datanglah dengan hati yang rindu untuk berdoa dan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan melalui firman-Nya. Pada Minggu 24 Mei 2026, jemaat diundang untuk mengikuti ibadah Hari Pentakosta pada pukul 8 dan 10.30 pagi dengan tema Roh Memberi Hati yang Baru. Terambil dari Yehezkiel 36 ayat 25-27. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Robin Simanjuntak. Kiranya melalui ibadah ini kita mengalami pembaharuan hati oleh karya Roh Kudus dalam hidup kita. Ibadah remaja akan diadakan pada Minggu 24 Mei pukul 8 pagi dengan tema The Inside Out Transformation. Terambil dari Yehezkiel 36 ayat 25-27. Akan disampaikan oleh Guru Injil Devi Jaya. Para remaja diajak untuk mengalami perubahan hidup yang sejati dari dalam oleh Tuhan. Hari Pentakosta ibadah anak akan dilaksanakan pada Minggu 24 Mei pukul 8 dan 10.30 pagi dengan tema Roh Kudus menjadikanku taat. Yang terambil dari Yehezkiel 36 ayat 25-27.
Kiranya seluruh rangkaian kegiatan ini meneguhkan kita untuk terus hidup dalam kasih dan terang Kristus. Tuhan memberkati setiap keluarga agar menjadi teladan yang memuliakan namanya di tengah dunia. Kita akhiri ibadah kita. Bila sangkakala berbunyi, apakah kita ada? Apakah kita ada? Ada. Ayo kita bangkit berdiri. Nyanyikan dengan yakin, dengan iman. Bila zaman ini lalu pada hari kiamat, bila sangkakala Allah terdengar, bila orang yang selamat berkeliling katanya, bila namaku dipanggil ku ada. Bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala ku ada. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Wajibku bekerja karena Tuhan hingga malam gelap, wajibku bersaksi karena cintanya. Bila nanti habis kerja baru hatiku tetap, bila namaku dipanggil ku ada. Bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala.